Tamu Desa Pekan Tenghilan bernilai RM200,000 yang siap sepenuhnya pada September tahun lepas mula beroperasi, sekaligus menjadi Tamu Desa ke-93 di Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Wan Banadik berkata, projek bina baharu infrastruktur Tamu Desa itu dilaksanakan Kerajaan Madani melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP di Sabah dan Sarawak pada tahun lepas. Dato' Wan berkata, Tamu Desa ini adalah sebahagian daripada inisiatif di bawah Dasar Pandang ke Timur dalam negara yang saya laksanakan di KUSKOP, yang antara lain memberi fokus tambahan kepada kedua-dua negeri itu tanpa menjejaskan fokus sedia ada kementerian di seluruh negara. Dato' Wan berkata, bermula tahun lepas, Kerajaan Madani telah memperuntukkan sejumlah dana dalam Belanjawan 2024 untuk memulakan pembinaan premis Tamu Desa. Sebagai tanda resminya kemudian Tamu Desa ini beri keberkatan. Pembinaan Tamu Desa ini menggunakan konsep yang berlainan, sama ada berkonsep gerai atau dewan terbuka dan dibina baharu atau menaik taraf tamu sedia ada, katanya ketika merasmikan Tamu Desa itu pada 3 Mei lalu. Wan berkata, pelaksanaan projek Tamu Desa di Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada usaha kerajaan melalui KUSKOP yang memberikan fokus tambahan kepada kedua-dua negeri itu. Itu sedang ada update, sedang di Boleh pula makanan dulu ya. Tepun dino bago ka wakatan boleh. tentang kajian. Ya. Garingin dua. Tujuan. Jadi dia pilih. Dari gigi. Bola apa? Gigi. Melompat ini apa? Selidai, putih selidai. Tulis ni dah. Ya. Baru macam mana? Okey. Kira? Wan saya lah. Anak lah. Ibu-ibu. Isam tai. Salam sejahtera, pada hari ini saya berkesempatan untuk menyempurnakan peresmian Tamu Desa Tenghilan dan menunjukkan permulaan kepada tamu bulanan yang akan diadakan di premis Tamu Desa ini, dan sememangnya inilah tujuan
kemudahan seperti ini disediakan oleh kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di Sabah dan Sarawak sebanyak 93 kemudahan yang sama telah kita bina tahun ini dan tahun lepas, dan kita akan teruskan pembinaan kemudahan ini pada tahun ini. Dan saya mengalukan cadangan permintaan daripada wakil-wakil rakyat, terutama ahli Parlimen Tuaran dan Menteri Madius yang telah pun mengemukakan beberapa senarai untuk kita pertimbangkan untuk dilaksanakan tahun ini. Fokus besar Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bermula tahun ini dan terutamanya dalam rancangan Malaysia ke-13 adalah untuk menskalahkan perusahaan perniagaan kita. Sama ada perusahaan itu dibuat atau dilaksanakan oleh usahawan-usahawan melalui syarikat ataupun melalui koperasi-koperasi. Sebab itulah bagi koperasi kita akan memindah rang undang-undang sedia ada dengan memperkenalkan satu undang-undang baru yang saya akan bentangkan dalam sesi parlimen pada bulan Jun atau bulan Julai tahun ini, antara lainnya mempermudahkan koperasi itu untuk memulakan dan juga untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan sokongan daripada kerajaan, khususnya di Kementerian Koperasi dan Suruhanjaya Koperasi serta institut koperasi yang didukung oleh latihan yang berkualiti tinggi melalui Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia. Ini antara lain matlamat kita adalah untuk menskalahkan gerakan koperasi itu supaya tidak hanya bertumpu kepada perusahaan koperasi kecil, tetapi kita ingin melihat koperasi ini boleh bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang dilaksanakan atau dijalankan oleh syarikat-syarikat besar. Begitu juga dengan tumpuan kementerian untuk menskalahkan perusahaan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia ini. Syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat, fokus kita adalah untuk menskalahkan mereka supaya perusahaan kecil itu fokusnya bagaimana dan berapa banyak yang kita boleh bangunkan menjadi perusahaan menengah. Dan perusahaan menengah sedia ada itu akan kita bangunkan, akan kita sokong melalui berbagai skim sokongan kementerian, khususnya melalui ISIMEKOP, melalui ISIMEP dan agensi-agensi lain supaya mereka boleh bergraduan daripada perusahaan menengah ini dan boleh disenaraikan di bursa saham. Di bawah ISIMEKOP misalnya, kita mempunyai program E50, iaitu membangunkan 50 syarikat perusahaan menengah yang kita bangunkan ke arah penyenaraian di bursa Malaysia. Ya, dan baru-baru ini 2 hari lepas kita juga telah mengadakan SME Growbiz, di mana sebanyak 160 perusahaan mikro itu berjaya kita kembangkan menjadi perusahaan yang kecil. Mudah-mudahan suatu hari nanti mereka boleh menyertai hingga I50 yang kita akan bangunkan ke arah penyenaraian perusahaan. Jadi ini adalah tumpuan besar Puskop, terutama dalam rancangan Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Awan Benedict, mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Premis Usahawan SME Bank di Lok Kawi, Putatan baru-baru ini. Kompleks ini merupakan salah satu daripada 26 EPC SME Bank di seluruh Malaysia yang menempatkan 454 lot premis dengan 90% daripadanya diisi oleh usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sehingga tahun 2023, EPC SME Bank telah menjana perolehan sebanyak RM900 juta dan menyediakan 2,700 peluang pekerjaan. Di Sabah, EPC Lok Kawi memiliki 15 lot premis yang dihuni oleh usahawan tempatan yang menghasilkan pelbagai produk. Antaranya ialah Jazbah Enterprise Sendirian Berhad, KFC Elbrosian Sendirian Berhad, Jalina Resources Miliana, Mix Venture Manufacturing Sendirian Berhad, Widaya, Healthy Ice, Rituals Trading, Hajaya Nong Frozen Food Enterprise.
Awan menyatakan rasa bangganya terhadap keupayaan usahawan Sabah dalam mengembangkan produk mereka termasuk melalui perolehan mesin baru, persijilan dan peluasan pasaran. Sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam pembangunan keusahawanan, beliau memberi komitmen penuh untuk terus menyokong SME Bank dalam memperluaskan premis usahawan seperti ini, terutama dalam rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Langkah ini dijangka memperkukuh ekosistem keusahawanan negara serta memberikan lebih banyak peluang kepada usahawan tempatan untuk berkembang dan bersaing di peringkat lebih tinggi.